Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pada hari ini. Saya adalah Siti Nutritians Malaysia dan Brunei, dan pada kali ini topik saya adalah berkenaan dengan Tian Spirulina. Tian Spirulina boleh membantu meningkatkan kita punya imuniti tubuh badan kita. Tian Spirulina membantu dalam meningkatkan imuniti tubuh badan kita, meningkatkan kita punya sistem kekebalan tubuh badan kita. So itu adalah topik yang kita nak bincangkan selepas ini. Last week, kalau kita nak recall back, last week kita bincang mengenai bagaimana Tian Stong Chong Chow membantu dalam meningkatkan sistem imunasi tubuh badan kita. Jadi kita dua produk ni kita nak bincangkan, Tian Spirulina dan Tian Stong Chong Chow adalah dua produk kombinasi yang terbaik untuk tingkatkan kita punya imun, especially pada musim pandemik, iaitu virus merata-rata di sekeliling kita. Jadi pada kali ini kita hanya sentuh Tian Spirulina, produk Tian Spirulina. Kalau kita recall back berkenaan bagaimana virus mengganggu kita punya tubuh badan kita, virus dia akan masuk dalam kita punya bahagian kita punya paru-paru. Jadi paru-paru kita ada perumah. Bila paru-paru kita berumah, dia ada perumah, virus pun bagi arahan untuk replikasikan dia punya generasi. Bila generasi banyak, dia akan menyebabkan keradangan kepada paru-paru tersebut. Kalau imuniti rendah, tak boleh nak halang virus, itu yang menyebabkan sistem keradangan berlaku. Itu yang menyebabkan keradangan, masalah keradangan, bukan sistem ya, maaf. Masalah keradangan berlaku dalam paru-paru. Bila kita punya keradangan paru-paru kita bertambah lagi teruk, dia akan menyebabkan masalah sistem pernafasan kita. Jadi bila seorang itu dia punya imun rendah, sistem pernafasan dia tak cukup oksigen, jadi dia memerlukan ventilator, iaitu yang menyalurkan oksigen kepada tubuh badan dia. Bila tak boleh juga nak lawan virus tersebut, dia akan menyebabkan sepsis, iaitu kerosakan beberapa organ dan menyebabkan komplikasi kepada seorang yang dijangkiti virus. Contohnya virus COVID-19. Okay? Jadi apa yang kita nak bincangkan Tian Spirulina sebelum kita pergi lebih lanjut, kita kenal dulu produk Tians. So satu botol ada 100 kapsul Spirulina. Satu biji kapsul dia ada 300 mg Spirulina. Jadi dia ada ekstrak yang tinggi dalam setiap kapsul tersebut. Kalau cara kita nak makan, 2 biji 2 kali sehari. Jadi satu botol tersebut boleh bertahan selama 25 hari. Jadi kalau siapa yang tak kenal apa itu Spirulina, Spirulina adalah microalgae ataupun alga hijau yang dah dimakan berkurun-kurun lamanya. Kerana Spirulina mengandungi pemakanan yang tinggi dan ada manfaat kesihatan selepas kita selepas kita makan Spirulina. Spirulina dulu dia terkenal bila NASA menggunakan Spirulina sebagai makanan tambahan untuk angkasawan dalam misi angkasa. Kerana Spirulina dipercayai boleh meningkatkan kita punya sistem kekebalan tubuh badan. Dia ada sifat anti keradangan, dia ada sifat anti kanser, antivirus dan anti alergik. Okey. Kita direct kepada Spirulina. Jadi Spirulina ni adalah dikenali sebagai makanan superfood pertama di dunia kerana dia mempunyai komposisi pemakanan dan nutrisi yang pelbagai. Jadi apa yang ada dalam Spirulina? Spirulina ada warna hijau. Bila warna hijau, macam pokok-pokok warna hijau, daun warna hijau. Jadi Spirulina ni dia pun sama warna hijau. Dia menghasilkan oksigen. Dia menambah oksigen dalam tubuh badan kita kalau kita konsum Spirulina. Spirulina dia ada sumber protein. Anggaran dia dalam 55 hingga 70% protein. Setara dengan daging lembu, ayam, kacang soya.
So, biasa kalau kita makan setiap makanan tambahan, kita risau akan tinggalkan kesan sampingan dalam jangka masa yang panjang. Tetapi tidak untuk spirulina. Kerana spirulina ni adalah berasaskan makanan. Bila dia berasaskan makanan, dia tidak akan tinggalkan kesan sampingan. Dia tidak akan tinggalkan kesan sampingan lepas badan kita, lepas kita masukkan spirulina, kita makan spirulina, badan kita pun dia ambil segala nutrisi, dia menyerap segala zat-zat yang ada dalam spirulina. Jadi mana sisa tersebut dia akan buang, memang tak ada apa-apa kesan sampingan kepada orang yang mengambil spirulina. Okey. Spirulina ni senang hadam, bagus untuk kita punya digestion system kerana dia tak ada dinding selulose. Dinding selulose ni adalah dinding pada setiap tumbuhan di mana dia akan bagi sokongan, perlindungan untuk kekalkan bentuk tumbuhan tersebut. Jadi spirulina dia tak ada dinding selulose, sebab tu dia senang diserap, senang hancur dalam tubuh badan kita. Okay, spirulina kaya dengan pelbagai nutrisi dan boleh dijadikan sebagai multivitamin. Okay, kalau sebelum kita nak bagi tahu kenapa kita nak cakap spirulina ni ada banyak multivitamin, kita kenal dulu apa yang ada dalam spirulina. Spirulina kebaikan dia meningkatkan sistem ketahanan tubuh badan kita. Dia dapat membantu mengurangkan masalah keletihan, lesu, cepat mengantuk. Sebab apa? Sebab spirulina ni dia menyalurkan oksigen kepada tubuh badan kita. Orang yang lesu, cepat mengantuk, dia kurang oksigen. Jadi spirulina dia memberi tenaga dengan cepat kepada tubuh badan kita. Jadi dia boleh bantu untuk elakkan masalah lesu, letih. Okey, spirulina boleh membantu dalam penglihatan sebab dia ada antioksidan untuk menghalang radiasi radikal bebas yang boleh merosakkan sel-sel dalam tubuh badan kita, especially mata kita. Sebab bila kita pegang phone terlalu lama, kita berada terlalu lama depan kita punya laptop untuk buat kerja, jadi radikal bebas tersebut masuk dalam kita punya penglihatan menyebabkan mata kita kabur. Jadi spirulina ni dia penting untuk protect, untuk jaga kita punya penglihatan daripada radikal bebas. Okey, spirulina ni dia juga boleh membantu dalam masalah anemia, kurang sel darah merah. Okey, spirulina senang dihadam dalam tubuh badan, senang diserap dalam tubuh badan senang hancur. Spirulina juga ada tinggi antioksidan iaitu boleh membantu dalam sel penuaan supaya sel tubuh badan kita tak cepat tua. Spirulina membantu dalam penurunan berat badan sebab dia adalah detox semula jadi, buang segala kotoran dalam tubuh badan kita. So dia memang sesuai untuk weight loss. Kepada siapa-siapa yang nak kurus, memang spirulina boleh bantu dalam weight loss. Dan spirulina ni dia adalah terbaik untuk sesiapa yang nak menjaga kulit supaya kulit tak cepat tua, kulit sentiasa segar, muda. Jadi spirulina ni dia ada beauty effect. Okey, ini adalah apa kebaikan spirulina yang semua orang tahu. Okay. So kita masuk kepada nutrisi. Kenapa kita nak cakap spirulina ni boleh dijadikan multivitamin? Sebab kekayaan dia ada banyak vitamin, dia ada banyak nutrien. Contohnya dia ada antioksidan, dia tinggi dengan protein, dia ada mineral, dia ada carotenoid, dia ada chlorophyll, phycocyanin, dia ada vitamin, kalsium, dia ada nutrien seperti selenium, dia ada essential fatty acid yang kita perlukan tubuh badan kita, dia ada iron, copper, zinc, manganese, phosphorus, vitamin E, beta-carotene, beta-complex vitamin, dan semua yang ada dalam nutrisi dalam pil hijau iaitu spirulina ni, dia adalah bergabung untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh badan kita untuk elakkan jangkitan bakteria ataupun virus. Okey. Jadi kita dah tahu spirulina dia ada banyak sangat vitamin, mineral, nutrien. Jadi spirulina ni adalah
dapat memberi manfaat menyeluruh kepada tubuh badan kita. Kerana spirulina adalah immunity booster tubuh badan kita dan memberi sokongan yang baik kepada kita punya hati, jantung dan buah pinggang. Spirulina boleh mengurangkan masalah cepat letih dan penat. Badan cepat lesu, cepat penat. Tapi dengan bantuan spirulina, dia boleh memberi peningkatan tenaga kepada tubuh badan dengan cepat. Spirulina adalah sumber detoks semula jadi. Sumber detoks semula jadi, macam mana dia akan buang segala toksin dari badan dan boleh membantu mengurangkan penyakit dalam tubuh badan. Jadi, bila kita tahu spirulina ni ada detox, memang sesuai untuk orang yang nak turunkan berat badan kalau diamalkan secara berterusan. Ditambah dengan cara jaga pemakanan, senaman. Jadi dia adalah combination untuk orang yang nak weight loss. Okey. Yang seterusnya, spirulina boleh meningkatkan oksigen dalam darah. Dia ada sifat antioksidan dan anti keradangan, mengekalkan keseimbangan pH badan, iaitu mengurangkan keradangan di seluruh badan tanpa kesan sampingan. Jadi kebaikan spirulina dan spirulina, dia boleh membantu meningkatkan oksigen. Jadi secara langsung dia boleh mencegah masalah happy hypoxia. Happy hypoxia adalah kurang oksigen dalam darah tanpa simptom. Biasanya kita selalu dengar orang ramai diingatkan sentiasa berwaspada terhadap komplikasi kandungan oksigen rendah, iaitu happy hypoxia dalam kalangan pesakit COVID-19 yang menjadi pembunuh senyap tidak bergejala. Hypoxia ni berpunca daripada pelbagai penyakit, terutamanya paru-paru, jantung yang menyebabkan kerosakan otak, paru-paru, organ dalaman badan sekaligus membawa maut kalau tidak dirawat dengan segera. Jadi individu yang mengalami masalah kekurangan oksigen dalam badan kurang daripada 95%. Itu adalah keadaan yang berlaku apabila orang yang mengalami hypoxia. Jadi tahap pernafasan orang yang ada masalah hypoxia boleh menjangkau sehingga 40 hingga 50 kali seminit berbanding kadar pernafasan normal antara 12 hingga 20 kali seminit. Jadi bila orang yang ada masalah hypoxia ni, dia akan rupa macam kelihatan seperti risau, panik, tercungap-cungap kerana kesukaran bernafas, tak cukup oksigen. Okey, jadi that's why kita suggestkan amalkan Tian Spirulina, sebab kita dah bagi tahu Tian Spirulina dia boleh membantu meningkatkan oksigen dan mencegah happy hypoxia sebab tak ada simptom. Tak ada simptom, jadi kita tak tahu bila masa kita kurang oksigen secara mendadak. Jadi kita nak elakkan masalah tersebut terjadi. Jadi kita kena amalkan sentiasa setiap hari Tian Spirulina 2 biji 2 kali sehari. Okey. Apa yang kita nak bincang kat sini, bila orang yang sakit, bila orang yang ada penyakit virus iaitu virus COVID-19, virus COVID-19 ni akan serangkan sel darah merah. Jadi sel darah merah pesakit tersebut tak boleh nak angkut oksigen ke seluruh badan, menyebabkan oksigen kurang daripada tubuh badan seorang pesakit tersebut. Jadi bila kurang, dia akan menyebabkan komplikasi kepada sistem pernafasan pesakit COVID-19. Okay. Spirulina ni dia ada zat besi yang tinggi dan dia sifat akali. Jadi dia membantu mengembalikan kemampuan sel darah merah untuk angkut oksigen ke seluruh tubuh badan. Lagi satu, Tian Spirulina ni dia ada tinggi klorofil. So klorofil adalah nutrien yang penting dalam membina, meningkatkan daya ketahanan tubuh badan. Okey, jadi klorofil ni adalah sumber yang berwarna hijau dan struktur bentuk
klorofil adalah sama seperti hemoglobin. Jadi bila dia sama, dia boleh membantu anda pulih, boleh membantu sel darah merah untuk angkut oksigen ke seluruh tubuh badan. Dan spirulina ni adalah nombor kedua tinggi klorofil. Tapi mungkin ada persoalan, kolera ni tinggi klorofil berbanding dengan spirulina. So adakah kolera lebih baik daripada spirulina? Kena ingat, kolera dia ada dinding seluluh, jadi dia susah nak digest, susah nak hadam berbanding dengan spirulina. Spirulina dia tak ada dinding seluluh, jadi dia senang nak dihadam dalam tubuh badan. Jadi itu adalah perbezaan kolera dan spirulina. That's why spirulina adalah produk makanan tambahan yang terbaik untuk tubuh badan kita. Sekarang kita bincangkan bagaimana spirulina boleh meningkatkan kita punya sel imun tubuh badan kita, dan apa komponen aktif dalam spirulina yang membantu meningkatkan sistem daya kekebalan tubuh badan kita. So kalau nampak dekat sini, ini adalah komponen aktif dalam spirulina, dan komponen aktif inilah yang membantu mengaktifkan imuniti tubuh badan kita untuk memerangi virus, termasuk virus COVID-19. So bawah ni adalah fungsi setiap komponen-komponen aktif ini. Okey, jadi spirulina ni adalah komponen dia adalah antivirus. Spirulina adalah antivirus yang sangat kuat. Dalam banyak kajian penyelidikan, spirulina dilaporkan mempunyai aktiviti antivirus yang kuat. Ia terbukti dalam pelbagai laporan. Orang guna dos rendah, orang guna kepekatan yang tinggi. Dia menghalang replikasi virus. Jadi spirulina didapati berkesan dalam menghalang penembusan dan replikasi sel virus. Dan adanya komponen aktif seperti kalsium spirulina ni, dia menghalang replikasi virus dengan menghalang virus masuk dalam sel tubuh badan kita. Okey, yang kedua adalah immunostimulant. Spirulina digunakan sebagai makanan tambahan. Kita biasa makan spirulina. Jadi sifat spirulina ni, dia ada merangsang imun dan antivirus tersebut. Jadi bila kita makan spirulina, dia akan aktifkan makrofage, sel natural killer, sel T, sel B kita, dan dia akan mendorong pengeluaran interferon gamma dan sitokin. Benda-benda ni semua adalah barisan pertahanan tubuh badan kita. Dan daripada situ, dia akan menghalang virus, dia akan menyekatkan virus untuk elak virus pergi kepada sel badan kita untuk beranak pinak dalam tubuh badan kita. Antivirus dan immunostimulant itu adalah apa yang ada dalam spirulina yang boleh membantu dalam meningkatkan imuniti tubuh badan seseorang tersebut. Okey, tingkatkan sistem imuniti dan hentikan penularan virus termasuk virus COVID-19. Ini yang apa spirulina boleh bantu anda. Dan secara keseluruhannya, berdasarkan kajian terhadap coronavirus, spirulina boleh hentikan gumpalan sel darah merah disebabkan coronavirus, boleh mencegah happy hypoxia, boleh mencegah virus memasuki sel pada peringkat awal, boleh menghentikan coronavirus daripada berkembang dan membiak. Spirulina adalah bersifat akali. Jadi bila dia bersifat akali, dia boleh membantu mengembalikan pH darah ke keadaan neutral. Jadi dia membantu dalam pengoksigen darah bertambah baik, menghalang pembentukan plak virus dan mengurangkan pertumbuhan virus serta mencegah pembiakan virus. So ini adalah based on kajian apa spirulina boleh bantu dalam masa musim pandemik ini. So itu sahaja daripada saya berkenaan dengan immune booster. Jadi spirulina ni adalah yang terbaik, suplemen yang terbaik, makanan tambahan yang terbaik pada musim pandemik. Sebab apa? Yang pertama tadi kita cakap dia boleh membantu mencegah happy hypoxia. Dia meningkatkan imun, daya ketahanan tubuh badan kita dengan dia ada komponen aktif antivirus dan immunostimulant. Jadi semua ni dia akan meningkatkan kita punya daya ketahanan tubuh badan kita. Sekian, terima kasih.